Dia tengah duduk dekat dressing table, menghadap cermin, tegak macam tu. Tak buat apa-apa. So kau bayangkan tengah malam kau bangun, kau nampak ada orang duduk depan meja solek tu. Tegak macam tu. Tegak macam tu, duduk. Tu bila orang tanya kepada aku kan, macam Abang Hiz, salah ke kalau saya berdoa nak minta semua benda daripada Allah, tamak ke saya? Allah boleh bagi, kau tak tamak, kau boleh dapat, kau boleh minta je apa kau nak. Tapi apa yang kamu dapat itu adalah berdasarkan apa yang kamu mampu. Kamu mampu daripada segi apa? Sebab setiap apa yang kamu ada dan dapat itu adalah juga ujian bagi kamu. Cerita dia kan, kain batik tu, mak dia dah meninggal. Kain batik tu alas jenazah mak dia lah. So tu last lah. Sejak tu dia tak pernah basuh. So itu peneman dia hari-hari. Hello, selamat datang ke episod sekali lagi Uncle Sister bersama saya Isman Huzair dan saya Nel Hanan. Dalam siri kegemaran anda, Uncle Sister. So ini adalah bukan sambungan lah, Cerita baru dalam episod kali ini. So kita mulakan. Ding ding. Cerita pertama ni dia pasal kain batik lepas. What do you know about kain batik lepas? Yang aku tahu kain batik lepas dia adalah tidak berjahit. Dia dekat tengah-tengah, corak tekap Jawa. Dia bukan macam batik Malaysia. Batik Malaysia tu dia macam ada bentuk air-air, benda semua, dan dia tidak semestinya sama design, tidak symmetrical. Tapi kain batik lepas dia tekap, dan dia symmetrical dan berbentuk Jawa. Selalunya warna apa? Warna brown-brown. Macam itulah. So, dalam masyarakat kita, tiba dapat kuis apa tu? Betul. Dalam masyarakat kita, kain batik lepas ini digunakan untuk tutup mayat. Betul. So you know lah this thing kan. Cerita yang aku nak cerita ni ada kena-mengena dengan kain batik lepas lah. Hari tu aku ada bawa student pergi somewhere lah untuk satu projek. Aku bawa a group, tapi sebab kita share bilik, so ada satu student duduk dengan aku. Kita katil single-single tau. So okay je lah, tak ada masalah pun benda tu. Aku nampak dia masa malam nak tidur tu, aku masa tu tengah reply WhatsApp yang tak reply lagi. So aku tengok dia bentang kain batik lepas dekat atas dia punya katil. Kenapa? Benda ni, bentang kain batik ke bentang any alas ni, aku pun selalu buat. Sebab contoh, kau tengah period, so kau tak nak bocor. Lagilah hotel kan putih cadar dia. So biasanya untuk elak bocor kita akan alas lah. So benda tu aku tak pelik sangat. Aku pun tak tanya. So aku ingat dia ni period malam-malam, pukul tengah malam aku terjaga. Mula aku nak pergi toilet, ada benda pelik yang aku ternampak, which is bilik gelap tau time tu. Cahaya pun cahaya sikit-sikit je lah. Cahaya datang daripada toilet. Dari toilet macam tu. Dia tengah duduk dekat dressing table, menghadap cermin, tegak macam tu. Tak buat apa-apa. So kau bayangkan tengah malam kau bangun, kau nampak ada orang duduk depan meja solek tu. Tegak macam tu, duduk macam tu. Scary weh. Student. Kalau aku dah failkan dia dah. Apa tu? Aku senyap lah, aku perhati dia kan, apa dia buat ni. Memang dia tak bawa apa weh, dia duduk kat situ kan, dia ni. So lepas tu kan, aku dengar macam suara dia bercakap, macam bisik-bisik. Aku macam, okay ni dah pelik. Aku buka lampu, masa aku buka lampu dia terkejut lah. Macam cakap dengan aku, Miss sorry, kacau Miss tidur kan. Saya cakap, buat apa? Are you okay? Dia cakap, okay. Aku dah sangsi lah kan. Lepas tu dia cakap, kacau Miss tidur ke? Tak apa. Aku cakap dengan dia, aku mengantuk, aku akan tidur balik lah. Tapi aku buat tidur kan. Tak lama lepas tu, dalam 20 minit macam tu, aku still macam buat tidur, tapi aku tak tidur. Aku tengok dia bangun balik. Dia duduk depan cermin tu, dia macam bercakap lagi. Aku nampak masa dia bangun, dia kata dia tu, dia usah-usah lah aku kan. Usah-usah macam aku bangun ke tak. Tapi aku buat tidur. Lepas tu dia duduk kat depan cermin tu, dia macam bercakap. Apa yang dia bercakap lepas tu, dia macam bercakap, dia panggil mak tau. Dia macam cerita something dekat mak. Dia kata, ya mak, benda semua mak, benda semua kan. Aku macam dah malas nak fikir kan. Aku cakap, esok je lah aku tanya dia apa jadi kan. So esok kat breakfast aku terus tanya dia, kenapa you cakap seorang-seorang dengan cermin? Dia terkejut Dia cakap, mak, Miss nampak ke sebenarnya kan. Lepas tu dia tanya aku, apa lagi Miss nampak? Nampak you bercakap dengan cermin je lah. Lepas tu dia tanya aku, Miss, ada nampak kain batik tu berdiri tak? Dia tanya aku. Alah bodohnya, apa tu? Aku cakap, aku memang tak perasan. Kain batik berdiri saya tak perasan. Lepas tu dia cakap mengaku macam jangan bagi tahu siapa. Aku cakap dengan dia, tonight I will request to change room. I'm not going to be the same room with you. Dah macam ni pelik lah. Aku cakap you're freaking me out ni, benda semua kan. Lepas tu kata, Miss janganlah, sebab dalam grup tu kawan-kawan dia lain semua dah tak nak satu bilik dengan dia. Habis tu dah kau pelik macam tu. So aku terus bagi tahu dia lah, apa benda, apa jadi sebenarnya. So dia cakap lah, sebenarnya dia cakap dengan mak dia. Cerita dia kan, kain batik tu mak dia dah meninggal. Kain batik tu alas jenazah mak dia lah. So tu last lah. Sejak tu dia tak pernah basuh.
So itu peneman dia hari-hari. Dia cakap for a few months dia just melepas rindu je lah. Dia tidur dengan kain batik tu macam mana Tak, yang kau pergi tidur apa bernama dekat hotel ni berapa hari je kan? 2 malam je patutnya. 2 malam je. Kau boleh sabar kot buat kat rumah sendiri. Kau nak melepaskan rindu. Geram pula aku dengar. Dia cerita kat aku for a good like a few months. Dia memang buat tu sekadar melepas rindu je lah. Tapi satu hari dia dapat rasa mak dia datang balik. So dia cakap, bisikan tu cakap, ada satu bisikan yang cakap kalau nak mak sentiasa ada dengan dia, jangan pernah basuh kain batik ni. Lepas tu kau kena hari-hari kau kena bercakap dengan dia. Oh, hari-hari pula. Alah, banyak pula dia, pengisyarat. Bersembang lah. Bermula dia kata pelik. Tapi lama-lama dia rasa macam mak dia ada. So apa-apa dia memang akan bercerita dekat kain batik tu lah. Masalah dia masa tu dia pergi buat CSR kot dekat kawasan secluded ah. Dia pergi kat situ, dia nampak ada orang kampung nampak dia buat macam tu sebab dia duduk rumah orang. Dia ceritalah kat orang kampung tu apa dia buat. Orang kampung ni pula dia cakap, oh sebenarnya ada cara untuk wujudkan mak kamu. La ilaha illallah, orang kampung ni pun jumpa orang yang salah lah. Betul. Dipendekkan cerita sebenarnya, ritual dia sebenarnya dia memuja kain batik tu lah. Untuk memanggil spirit. Ni kurafat lah jangan ikut lah. Ya, jangan ikut lah. Ini dah tahu cerita kurafat, jangan ikut. Tak, sebab dalam agama kita macam orang yang dah pergi tu dah pergi. Dah pergi. Lepas tu, sebenarnya jelmaan yang muncul tu sebenarnya bukan mak engkau. Betul. Syaitan untuk mengaburi mata engkau je. Betul. Jin macam yang, sebab dia tak benarkan kita untuk move on dengan orang yang dah pergi. Lepas tu macam sebab dia tahu itu kelemahan kau, makanya digunakan benda tu untuk manifestasikan diri dia. Kan sebenarnya bukan mak kau pun. Bukan mak itu kau. Macam jin dia sebenarnya. Tapi orang rumah keluarga angkat yang dia duduk ni pun sejenis. Yang CSR tu, CSR ni pun sejenis percaya-percayalah benda-benda ni. Memang jenis ada tangkal lah apa benda semua kan. Lepas tu? So dia orang cakap dia boleh tolong bawa jumpa pawang ni untuk wujudkan mak dia lah. Ya Allah. So dia kata ever since dia buat macam tu, adalah aku tak tahulah apa ritual dia puja kain batik tu kan. Every malam Jumaat Kliwon. Malam Jumaat Kliwon. Malam Jumaat Kliwon ni macam a period of time lah. Macam ni kot, Black Friday kot. Maybe, I don't know. So every malam Jumaat Kliwon kau kena dapatkan kain batik baru yang baru lepas alas jenazah yang baru meninggal. Okey, lepas tu? So kau kena ambil, simpan benda tu. Random people lah. Tak kisahlah sesiapa kan. Kau kena ambil untuk macam supaya mak engkau keep on boleh muncul. Lepas tu aku tanya dia, dah berapa kain batik kau simpan ni? Tak boleh lah benda-benda macam ni kan. Oh, dia kata dah belas-belas. Yang awak alas tu kain batik mak awak meninggal lah. Tapi dalam beg saya bawa lagi. Aku cakap dengan dia, sebenarnya apa yang keluar tu bukan mak awak. Itu adalah jin untuk mengaburi mata je sebenarnya. Sebab awak dah puja benda tu. And macam I know you had a hard time. Ya betul, mak awak meninggal semua. Tapi by doing this, you're not letting her go tau. Rasanya kalau mak awak ada pun dia tak nak awak macam ni. Betul. Aku cakap macam tu. Dia macam tak boleh terima lah apa aku cakap kan semua kan. Yelah. So aku ni penakut sebenarnya. Sumpah aku ni penakut sebenarnya. Tapi daripada duduk bilik dengan dia, aku ambil lah bilik lain. So anyway, malam tu aku duduk dekat bilik aku kan. Sebab selalunya kalau makan malam aku selalu order Grab. Lepas tu lobby ataupun aku suruh student aku hantarkan bilik kan. Okay, memang typical lecturer betul. Betul. Malam tu aku ingat Grab food ada delay lah benda semua kan. So it's not past 12 yet. Dah ada orang tekan bell aku punya bilik. Aku tanpa syak sangka aku pergilah kan ke situ. Dude, aku nampak kain batik coklat berdiri dekat kau punya lubang tu? Bukan, kau dah buka dah. Alah, bodohnya dah buka. Aku nampak tu, aku tutup balik. Lepas tu aku WhatsApp student aku, Emily nama dia kan, Chinese. Emily, do you want to stay in my room? Macam Emily tu ada lagi dua. Sebab aku macam katil queen. Lepas tu aku cakap, Emily tu dia ada roommate dia lah. Aku cakap, it's okay, we can order extra bed. Aku keluar duit lagi 100 lebih tambah extra bed kan. Tapi aku tak cerita lah kat student apa nampak. Malam tu okey lah ada orang teman Emily aku. Emily jadi bangsa kan. Sian Emily. Tapi esoknya lepas tu budak ni orang macam, Miss, you don't want to stay same room with her because she's weird right kan. She's talking to a kain batik kan. Dia cakap macam tu. Oh, budak-budak lain tahu. Budak tahu sebab okey, course dia orang ni memang kena banyak travel. Banyak CSR, banyak semualah, banyak site specific project semualah. So they've been travelling for quite some time and they know like she's talking to a kain right and very creepy benda semua kan. Aku ajar kolej swasta tau. So aku tak expect benda-benda ni jadi. Tapi tetap jadi
duit. Bagi aku dah nasihat budak ni. Budak ni nak ikut ke tak tu bukan hal aku. Okay, itu bukan hal aku. Tapi selepas tu dia perasan macam aku pun dah macam menjauhi dia kan. Menjauhi dia benda semua. Dia macam dia hantar mesej kat aku. Dia kata macam I'm sorry if what I did like cause you to be uncomfortable. Kau tak boleh nak blame kawan-kawan kau tak nak kawan dengan kau kalau kau ada perangai macam ni. Weh, kau creepy kot. Orang akan takut tau. Termasuk aku pun takut. Kita orang yang friendly pun akan freak out kot. Pasal aku cakap dengan dia tak apalah, let's keep it educational. Lepas tu aku travel, aku pergi Singapura balik kot. Aku pergi Singapura balik. Balik dari Singapura tu, tak silap aku, masa tu aku masuk toilet tau. Masa aku nak keluar toilet tu, aku nampak kain batik coklat ni. Dia tanya aku, ada suara dia tanya aku kenapa pulaukan anak dia juga. Aku malas layan benda ni kan. Lepas tu aku terus macam bila ada kelas dengan dia, aku cakap dengan dia, tolong jangan libatkan saya Don't involve me in this whatever going on ni. Oh, kau jumpa dia lepas tu? Aku jumpa dia. Aku dah cakap kan. Aku cakap dengan dia, aku ni dah lah kau punya lecturer. Patut aku ni ada kerja aku. Aku tak nak tahu benda-benda macam ni kan. Tolong kan. Patut aku cakap dengan dia, okay, ni straight talking It's not like people don't like you. Kenapa? But this thing is weird. If you want to live in a community, this has to stop. Aku cakap macam tu kan. Aku boleh cakap dia lost lah sebenarnya. Sebab bapak dia tak kerja kat sini. Dia memang anak orang senang, quite senang. So lepas mak dah meninggal, tak ada adik-beradik, tak ada tempat bergantung kan. So bapak dia tak duduk kat sini. Dia memang duduk rumah sewa. Duit tak ada masalah. Tapi sunyi lah. Sunyi yang benda semua. So sebab rindu sangat dengan mak, mulalah buat all this superstitious punya thing kan. Sebab budak ni pun bukanlah budak kampung ke apa, very modern. Tapi itulah, desperation akan buat kau buat something yang kau tak terfikir. Tak terjangkau akal kau untuk buat benda macam tu. Ini macam ada kaitan dengan apa yang ada satu soalan yang saya pernah dapat tahu masa saya tengah buat IG live. Sebab ada satu soalan tu, Abang Hiz, dia tanya, Abang Hiz, boleh ke kita minta semua benda kepada Allah? Aku pun tak tahu kenapa aku dapat soalan agama macam ni. Macam aku ni ustaz ke kan? Tapi tak apalah, aku jawab je lah kan. Dia nak minta kekayaan, nak minta rumah tangga bahagia, semua. Dia nak semua sebab mungkin dia merasakan permintaan tu terlalu tamak. Boleh? Tapi engkau dah ready ke dengan ujian yang kau bakal timpa? Sebab segala benda yang kau minta, contohnya kau nak jadi kaya kan, kau ingat kaya tu tak ada ujian ke? Kau nak minta rumah tangga, kau ingat rumah tangga tu senang ke? Lepas tu tiba kau mati tel jannah. Semua segala benda ada ujian. So sebab tu aku cakap kepada orang tu, wah Ima, apa pun yang berlaku pada diri korang, perlu belajar untuk bersyukur. Bersyukur dekat dalam konteks ni bukan hanya berterima kasih kepada Allah dengan apa yang telah diberikan. Contohnya, okay, sekarang ni kita ada duit kan, okay, thank you Allah for giving me this money. But it's also about being contented of what Allah has given us at that point of time. Macam contohnya, kalau kita dapat RM1,000 pada hari itu, bersyukur sebab kalau Allah bagi RM5,000 kepada kita pada hari itu, lagi baki RM4,000 tu adalah ujian kepada kita. Allah tu kan maha kaya. Boleh je nak bagi semua benda yang perempuan tadi tu kan, yang student you kan. Allah nak hidupkan balik mak dia, boleh. Boleh. Allah nak hidupkan balik kita punya orang yang kita sayang dan kita kasih dan sebagainya, boleh je, kuasa Allah. Tapi disebabkan macam itulah kita punya limitation dan Allah bagi kita tang tu je, makanya bersyukur sebab lebih daripada itu adalah apa yang kita tidak mampu. So it's a matter of you being contented. Sebab tu bila orang tanya kepada aku kan, macam Abang Hiz, salah ke kalau saya berdoa nak minta semua benda daripada Allah, tamak ke saya? Allah boleh bagi, kau tak tamak, kau boleh dapat, kau boleh minta je apa kau nak. Kan? Tapi apa yang kamu dapat itu adalah berdasarkan apa yang kamu mampu. Kamu mampu daripada segi apa? Sebab setiap apa yang kamu ada dan dapat itu adalah juga ujian bagi kamu. Kita berbalik kepada kes kematian orang kita sayang kan, macam mana nak move on dan benda semua. Yelah, namanya pun manusia. Setiap manusia itu mempunyai value kepada diri kita. Dan bila kita kehilangan sesebuah value, wah Ima seekor kucing sekalipun. Kucing mati kita sedih awak. Sedih aku kucing aku mati, aku menangis kat office ya. Ya, betul. Tapi disebabkan kita kena macam berlapan dada dengan fitrah alam. Bukannya engkau tak boleh move on dengan apa orang yang kau sayang, tapi the fact that you cannot accept death happens to you. I mean kebanyakan manusia hidup ni ibarat hidup lagi 1000 tahun, makanya dia hidup dia sesuka hati. Sebab tu orang jahat menjadi jahat. Sebab mereka tak percaya bukan tak percaya, mereka lupa neraka tu wujud. Mereka tak percaya kepada kifarah. Mereka tak percaya kepada Allah akan membalas balik kepada kamu, because they think they are the lord of this world and kau takkan mati. Aku pun tahu dan percaya yang orang-orang yang tengah tengok ni, korang semua tak bodoh.
korang ada IQ, pandai, tapi disebabkan macam ada kekurangan dalam diri ke, tak boleh nak kawal hawa nafsu ke. Aku rasa itu kalau nak dikategorikan budak tadi tu hawa nafsu kot. Betul. Katalah kita lemah, kita tak mampu, kita terlalu gantung kat orang ni. Orang ni tak ada. Sebab kita tak nak jadi kuat, penggantungan tu dah jadi pada kain batik lepas tu lah. Dalam kes ni kau kena toughen up juga sebenarnya. Sebab hidup ni keras kan. Betul, hidup ni keras. Hidup ni keras weh. Agama kita mengajar kita menjadi seorang yang tough tau. Bukannya macam lembik, lemah. Macam Nabi kita pun pergi berperang kot. Bukannya macam lembik. Bila jadi kes-kes berkaitan student sebab sekarang banyak mengajar kan. Sometimes ada tanggungjawab yang dah dihantar pada kita. Kita tak boleh lari tau. Faham? Sebab kau tetap kena mengajar juga kan. Wak Imam apa pun tanggungjawab amanah kau kan. Dan macam ni lah, kes-kes jadi macam ni. When it happens to me dalam kapasiti aku sebagai pendidik aku kena bagi nasihat kat dia juga. Aku kena refer dia ke kaunselor, ke ustaz, you know. Macam aku tak boleh nak turn a blind eye, lepas tu biar macam tu je. Dia mesti macam okey sebab yelah, sebab apa yang aku perasan kita manusia. Ya, dan budak-budak ni diorang ni lost tau. Ada kalanya diorang rasa lost, diorang tak tahu nak cakap kat siapa, you know. So yeah, there's only so much we can do lah sebenarnya. Aku just nak bagi pesanan dekat sini, budak-budak semua yang tak boleh nak move on dengan apa saja keadaan dan juga situasi, kebaik kematian ke, putus cinta dengan ex ke, benda semua ke. Aku nak tanya korang satu soalan. Kenapa korang banyak masa? Itu je, aku punya soalan itu je. Abang Haze, saya tak boleh move on daripada ex saya. Saya terlalu berfikirkan tentang masa hadapan dan juga masa lampau. Saya terlalu ini benda semua. Persoalan aku kepada korang, kenapa korang banyak masa? Kalau korang banyak masa, boleh tak dermakan 1 jam setiap daripada korang ni bagi aku? Sebab aku nak lipat spender. Sebab spender aku tak terlipat dekat rumah tu. Nasihat aku, berhentilah menyamar jadi sofa. Berhentilah menyamar jadi sofa, guys. Tak, pada aku, orang yang mempunyai terlalu banyak masa untuk berfikir, sebab tu dia otak dia pelik. Otak kau fikir benda-benda yang pelik. Kau sempat nak buat benda tu. Kau sempat nak buat macam contohnya kain batik tadi kan. Lepas tu engkau nak macam nak murung. Okey, murung tak salah. Depression, I validate your issues. Murung, sedih dan sebagainya. Tapi kalau kau murung sampai 6 bulan, aku tanya kau ni, banyak masa kau? Kita ni tak banyak masa tau. Shoot angka sistem pada kita. Betul. Cerita yang ni pendek saja, ringkas saja. Maybe siapa yang mengikuti Uncle Sister dari awal, maksudnya dari first tahun kita buat sampai sekarang kan. Of course aku ada share cerita, aku ada berubat. Aku ada contoh, ada kawan aku dia belajar ilmu perubatan Islam ni, dia boleh berubat dari jauh kan. Aku sampai hari ni dihujani DM, "Kak, boleh tak tolong bagi nombor kawan tu, saya nak berubat. Nombor ustaz ni, saya nak berubat semua kan." Okey, ni aku nak cakap terang. Tolong jangan minta kontak dari aku dan I will tell you why. Sebab utama dia yang paling besar, segala yang kita cerita ni adalah pengalaman aku sendiri. Aku nak minta korang take it. Kalau ada lesson boleh ambil. Lesson boleh ambil. Tapi I'm not interested untuk jadi paranormal ke, faham tak? Ataupun menyelesaikan masalah hidup orang. Kita orang pun ada banyak benda. Kita ada banyak masalah. Okay, the level yang kita boleh bagi, maybe ada pengajaran yang kau boleh ambil. Yes, please apply. Other than that, please have some boundaries. Faham tak? Dulu masa awal-awal kita start tu kan, ada seorang ni, dia kenalan lah, tak sampai tahap kawan lah. Teruk juga dia ni macam diuji dengan gangguan ni hebat jugalah. Dan dia duduk jauh kan, so dia minta nombor ustaz kat aku kan. Aku adalah bagi beberapa, Darul Syifa aku ada bagi, lepas tu aku ada bagi nombor kawan aku yang boleh ubat dia jauh tu lah, boleh ni kan. Tapi faham tak? Dia terlalu macam, okay, dia expect orang ni berubatkan dia kan. Tapi senang cakap, dipendekkan cerita, condition dia jadi makin teruk. Sampai satu hari, dia punya bapak dia telefon aku, pakai nombor dia cakap kan, "Awak ni lah yang bagi nombor ustaz apa tak dekat anak saya ni, lagi teruk ni." Oh, ya ke? Ya. Kerana itu, aku malas nak campur tangan. Faham tak? Sebab kalau aku bagi itu, sebab kesian. And aku tak tahu sebab the way aku mendapatkan pertolongan dari segi perubat ke apa semua, it's always end up aku sendiri kena buat. Diorang hanya bagi tips ataupun guidance je. Macam, okay, you hafal surah ni, you baca, you tengok makna dia, surah ni kenapa. Lepas tu diorang akan macam, biasanya macam kalau kawan-kawan aku macam, diorang ni mengaji kitab tau, dia akan bagi contoh peristiwa ni dulu macam mana. Dia akan ada bagi contoh lah. Dia bukan bodoh
aku ubat kau. Okay, kau dah baik macam tu. Bukan. It doesn't work that way tau. Sebab contoh je lah kan, kalau kita belajar like for example, macam apa yang orang selalu buat ruqyah tu ayat 1 sampai 5 Al-Baqarah kan. Al-Baqarah surah 1 sampai 5. Orang yang betul-betul belajar ni dia baca asbabun nuzul. Betul. Asbabun nuzul tu adalah macam apa dia panggil, macam sebab diturunkan. Sebab musabab ayat tu diturunkan. Betul. So diorang akan bagi peristiwa, contoh peristiwa macam benda ni pernah jadi kat Nabi ke, sahabat Nabi ke, faham tak? Konteks dia apa waktu tu. So biasanya macam tu. Itu orang yang belajar tau. Tapi aside from that, kau kena usaha sendiri. Betul. Okay, tapi kan sampai hari sekarang kan, aku biasa dapat DM yang panjang, saya ni semua. Boleh tak bagi nombor kawan akak tu kan? So tegaskan kat sini, nasihat paranormal tolong jangan dapatkan dari aku. Tak, we are here to entertain. Entertain kot. Okay, we are here to macam tak tahu bagi apa yang sepatutnya kita bagi sebab ada permintaan kan, uncle sister. I mean life lesson you can take. Life lesson. Macam tadi, macam kau tak patut berharap pada benda yang dah tak ada. Faham tak? Kau kena move on. Yes. Move on, Itu nasihat yang praktikal. Faham tak? Benda-benda meta jangan minta kat aku. Jangan tanya. Kita orang bukan penyelesai masalah. Sebab end up kan, lepas tu aku kena blame dengan bapak dia. Adik dia bagi tahu aku sebenarnya dia punya kakak ni dah berubat macam-macam dah. Lepas tu sama je kena tipu ke, ada datang rumah suruh makan kaca apa benda semua. Mampus, kau belajar silat ke? Yelah, sebab orang desperate, dia akan bayar je tau. So of course lah tak work. Patut aku tak tahu apa amalan si Polan ni. Apa yang kau buat untuk menjauhkan gangguan yang kau. Sebab okay, kita tak invalidate orang yang kena ganggu sebab aku tahu memang ada yang teruk betul lah benda semua. Kita minta dijauhkan lah. Dan kita minta diberi kekuatan lah kan. Yes, betul, kau boleh minta tolong orang, tapi dalam kes ni I no longer will entertain this kind of DM sebab aku tak nak campur. Faham tak? Nanti aku yang kena balik. So whatever you do now, kau kena responsible atas your own action. Please rujuk pakar yang bertauliah, contohnya Darul Shifa ataupun anak-anak murid Harundin ke. Jangan minta dekat kita orang. So I guess itulah mesej aku kepada itulah orang. Yang pendeknya. Okay. Maka dengan itu berakhirlah episod pada kali ini. Aku rasa dalam episod kali ini penuh dengan pengajaran. Cerita tadi ada mangsa bernama Emily lah tiba. Dan juga cerita tentang kain batik, tapi banyak takeaways yang kita boleh dapat dalam episod kali ini. Sampai kita jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum. Bye.